Ya. Kita nak tahu juga untuk apa penyediaan ramuan-ramuan untuk rawatan bersalin, postnatal, Nah, ni lengkuas. prenatal, Yang dah kering. Lengkuas tadi. Alright. Okay. So, apa dia perkara pertama, proses pertama yang perlu dilakukan di sini? Saya tahu patutnya kita kena kenal daun, kenal ramuan, kenal herba-herba, bawa-bawa ke sini kan. Betul. Apa proses pertama kita nak buat bila dah bawa? Biasanya lepas kita dah petik daun, kita bawa sini, kita akan cuci. Lepas cuci, kita teruskan air dia, kemudian kita akan buat proses pemotongan. Cuci tu bagaimana cuci? Proses Cuci mula kita akan rendam. Saya ada kolam kecil lah, kolam plastik tu. Saya akan masukkan dia kat dalam tu. Biasanya kita akan letak Epsom salt dengan air biasa je lah. Kalau tak ada Epsom salt, saya akan letak garam biasa. Kalau sebelum tu tak ada sabun cuci sunlight tu, sebab kadang-kadang daun ni dekat dalam hutan dia ada sarang laba-laba, dia ada banyak-banyak serangga yang bertelur. And then kadang-kadang ada satu kat kampung, dia orang panggil, kalau you perasan kan belakang daun tu ada macam putih-putih, apa nama dia? Bejah, apa orang kampung panggil lah kan. Sebenarnya daun tu tak bagus sebab bila dia ada, itu macam racun lah pada serangga. Jadi serangga tak makan daun tu. Tapi daun tu tak sihat sebenarnya. Daun tu tak sihat lah untuk kita guna sebab dia ada putih-putih tu je. Jadi bila dia ada putih-putih tu, kita kena buang lah dulu putih-putih tu. Dengan cara kita kena rendam, you kena cuci. Apa fungsi buat rendaman tu dan juga menggunakan Epsom salt dan juga air? Epsom salt ni macam ejen pembersihan. Kita nak bersih supaya nanti diorang kan bila industry player, which is saya jual pada industry player dan juga retail. Tapi kurang sikit lah dari retail sebab kebanyakan memang saya jual pada player industry. Bila kita jual kat player industry, diorang akan ambil, diorang sendiri tak ada masa macam saya. Jadi diorang akan ambil, diorang tak cuci, diorang terus rebus kan. Jadi kita tak nak, ada orang kulit dia sangat sensitif, ada orang kulit dia biasa-biasa, ada orang kulit biawak dia tak kisah. Basuh ke tak basuh ke dia boleh guna kan. Kadang-kadang kulit yang ratu-ratu ni memang payah sikit kan. Jadi sensitif. Jadi kita tak nak ada orang kata masalah dekat belakang hari. Jadi biarlah kita copy conscious lah. Mencegah lebih baik daripada merawat. Saya faham, macam contohnya kan, saya pernah dengar macam apa, orang boleh cacing dulu kan untuk rawatan kosmetik. Tapi cacing yang dibeli cacing? Dulu saya pernah dengar lah tu, tak tahu lintah kan. kot. Tak, lintah kot, lintah. Lintah tapi, dengan ni apa, ulat sampah tu. Tapi cacing pun ada. Okay. Tapi dia kata cacing ni untuk rawatan kosmetik kena kasih makan macam tumbuh-tumbuhan aja. Boleh kasih makanan cacing makan tumbuhan. Binatang sebab nanti takut jatuh. Mungkin cacing tu hidup dekat tanah yang organik mungkin. Sebab tu ada isu dulu, dia kata kasih cacing tu makan yang tak ada kaitan dengan bukan herba. Kalau dia berakan macam makanan seperti binatang punya barang-barang kan, nanti akan ada efek kalau di kosmetik. Tapi banyak orang kasih makan macam tu pasal cacing ni dijual mengikut kilo. So dia takut benda tu. Jadi saya rasa benda ni sama juga di mana kenapa kena pakai Epsom salt. Epsom salt sebab nak pastikan kualiti dia. Kita nak bersihkan dia punya. Cuci pakai sebarangan larutan mungkin dia akan ada efek kan, dia tak sensitif dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang tak adalah pakai Epsom salt. Mungkin saya rasa guna Epsom salt tu memang kita akan buat pembersihan secara maksimum lah. Ada orang just guna air je cukup dah. Sometimes kita pun let off Epsom salt, kita pun cuci guna air je. Tapi yang penting pun nampak sangat kat rara menitik beratkan sebenarnya. Kebersihan sikit. Mana berasal. Okey, lepas larutan tadi. Kita dah cuci, nanti kita akan melalui proses pemotongan. Biasa masa pemotongan kita akan letak tikar lah kat sini, kita akan potong, kemudian kita akan jemur. Pemotongan tu masih ikut saiz macam mana? Tak ada ikut saiz. Kita potong secara random je lah. Cuma masa potong tu, kalau sebelum ni saya asing-asingkan lah daun. Kalau kita potong daun semambu je lah semua kan. Tapi sebab 2-3 hari ni hujan, lepas kita pun nak kita tak ada tenaga kerja banyak kan, jadi tak apalah, kita mix je sebab nanti di end of the processan sebelum kita buat packaging ni ada proses packaging, kita pun akan mix dia. Apa beza kalau kita mix dengan kita asing-asingkan?
Beza, tak ada beza. Beza sebab kita akan guna dia dalam bentuk dicampurkan. Tapi ada customer, contoh macam soap maker, diorang guna gelenggang sahaja. Jadi that's why bila kita asingkan lebih mudah lah. Saya dah ada sos yang diasingkan dengan sos yang individual. Kalau herba tak ada masalah kalau campurkan, cuma untuk asingan nanti lebih mudah. Ya betul. Kalau dah potong, nak asing payah. Jadi saya kena pergi, kalau contohnya macam ada order macam, okey, diorang ni soap maker, diorang nak guna gelenggang sahaja, nak guna pandan sahaja. Jadi kita kena just buat untuk pandan sajalah. Nilai daun herba ni sangat-sangat tinggi ya. Kalau orang nampak dia hanya bersepah-sepah, gelenggang 1 kilo RM80. 1 kilo dah siap proses, dah siap kering, RM80. Maksudnya ada yang jual dah siap, yang ada jual secara raw. Raw yang macam ni kan, saya ambil potong, cuci, kemudian kita toast air, terus packing. Dia nak macam tu kan. Pemotongan tadi, adakah fungsi dia untuk memastikan kepekatan ni? Tak ada. Kita nak mudah carakan supaya bila dia kering nanti, dia akan cantik. Sebelum ni, masa di batch pertama, ataupun masa mula-mula lah saya masuk dalam industri ni, saya tak potong pun. Saya dia punya stick-stick ni kan, dia punya batang-batang kayu ni kan. Contoh macam ni gelenggang. Kalau dulu kalau masa mula-mula dulu kan, masa saya belum tahap nak buat sendiri, saya ambil ni bawa pergi rumah ibu bersalin, terus rebus. Sebenarnya boleh guna, dia guna dalam keadaan. Kalau yang masa sekarang ni, kita akan buka macam ni, jemur. Kalau dulu masa tahun pertama, saya akan buka dan saya akan jemur macam ni. Jadi saya akan packing dalam keadaan macam ni. Sebab saya ada jumpa baru ni lah, 2-3 hari lepas kita pergi rumah pergi rumah customer regular, which is dia tetap mengurut dah 2 tahun lah. Pandemik plus dengan tahun ni. Lepas tu dia kata dah tak tahan dah. Dan saya pergi, dia keluarkan saya daun herba yang setahun dulu dia beli dengan saya. Dan masih elok lagi. Dan saya teruja lah, saya kata okey, kita improve packaging dulu dengan packaging sekarang. Maksudnya daun dulu dengan daun sekarang. So dia kata dulu nampak macam pucat, tak bermaya. Bau okey tapi biasa-biasa. Kali ni dia kata lagi bau lagi best ya. Sebab sekarang kita punya daun dah lebih daripada 13 jenis. Kalau before 13 jenis je. Campuran ni kan bau dia. Ya. Kita ada rose. Tengok awak boleh nampak tu. Kita ada rose kat sana. Ini pure rose ni. Ni. Kita ada rose. Tu. Kita ada pandan. Tengok, ini gelenggang. Kita ada serai wangi. Tu. Yang ini batch 9 ni dah campur-campur. Ya, ini dah banyak batch sebenarnya. Dah ada, ini yang macam, contoh setiap batch saya akan simpan satu bakul. Macam ni lah, satu bakul. Sebab kita nak tengok, kita nak tengok apa lepas kita ke next batch. Ini batch 9, saya dah buat batch 11. Batch 11 yang ni lah, belum campur. Ikut tem tarikh kita buat lah. Satu batch habis, saya akan simpan satu orang kata satu contoh lah yang untuk saya buat refer. Saya akan grand, saya akan level, okay, batch berapa. Dan saya ada satu customer yang which is player industri lah, quite popular juga dekat dalam Facebook. Saya akan hantar kat dia. Okay, dia nak try, sebab dia buat cuma rawatan wanita untuk dalaman je. Jadi saya akan bagi kat dia. Jadi dia akan cakap lah, Rada yang ni best, yang ni bau dia best. Saya bagi je sebab saya untuk networking kan. Bau penting juga kan. Tengok ni, ini halban, daun halban. Halban dia punya nilai estetik dia, nilai herba dia lebih dari RM20,000. Sebab kalau halban yang dah besar pemeluk dia buat potong teras dia, pergi jual pun boleh dapat puluhan ribu. You tahu halban? Yang buat rebana tu, halban. Kalau siapa tahu berapa dengan kualiti dan daun pokok halban tu sipah-sipah je. Okey, jadi lepas potong kita keringkan. Lepas keringkan, kita dah mix semua, kita dah boleh packing. Ni nak buat uncang herba. Ni packing kan tempat uncang sama lah. Uncang. Ada customer dia suka tak suka sepah-sepah. Dia suka lebih praktikal. Yang ni nanti kita dah seal. Itu yang contoh yang dah siap ni. Itu yang packing. Lepas tu saya ada 2-3 packaging sebab saya geram tau. Saya geram dekat industri jualan Kalau kita tengok industri jualan
Orang tak pandang nilai kualiti. Ada setengah orang suka harga. Ada orang dia suka kualiti. Kalau saya suka benda yang nampak cantik, kemas dan nampak ada kualiti. Dia mahal. You bayar untuk harga tapi you dapat satu benda yang some amount yang memang you rasa macam worth it untuk you dapat berbaloi. Okey. Saya tak tahulah kalau you suka yang macam mana. You suka yang nampak macam ni ala kampung-kampung, macam bekas telur macam ni. Kalau dekat Shopee jualan RM1.5 macam tu. Tapi hanya 3-4 jenis daun herba je. Atau it's a good quality tapi nampak packaging macam lauya. Atau yang ni harga dia lebih mahal, tapi kualiti dia sama. Macam tu. Dan you kena faham, packaging juga akan mempengaruhi customer yang you dapat sebenarnya. You present cantik, you present wow, you punya step memang ala-ala. Macam saya buat mobile spa. Saya lebih suka present because you cakap you bring spa to home. You mesti bawa spa kat rumah orang. Jadi you feeling dengan welcome drink, dengan presentation. Ya, that's why saya cakap untuk you naikkan nilai harga, you kena tinggikan you punya kualiti. Macam saya bawa semua benda. You nampak saya macam pindah rumah, tak apa. Sebab bila you present, you boleh demand on your price sebenarnya. Jadi ini produk yang pertama dia packagingkan dia ada 3 packaging. Ini packaging yang paling besar. Tak ada besar. Saya main 10 kilogram. Ya.